Okey, baik. Tadi kita sudah tengok definisi ubahan langsung dan seterusnya kita sudah tengok macam mana nak menentukan hubungan di antara dua pembeli ubah. So, lepas ini kita akan tengok latihan 1.1b muka surat 10 dalam buku teks. Soalan 1A, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau X kuasa 3. Kemudian tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Soalan ini sama macam soalan yang kita buat dekat awal-awal tadi. Dia bagi awak satu nilai, nilai X dan nilai Y. Dekat sini ada dua pembeli ubah lah. Pembeli ubah yang pertama ialah X dan pembeli ubah yang kedua ialah Y. Lepas itu soalan ini minta kita tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau X kuasa 3. So maksudnya dekat sini kita mesti buat satu jadual. Jadual macam ini. Kita mesti jadual X dan jadual Y. Lepas tu soalan minta Y berubah secara langsung dengan X. So maksudnya kita perlu cari nisbah Y terhadap X. Lepas itu juga dekat sini sebenarnya ada dua soalan. Y berubah secara langsung dengan X atau Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. So, kita cari nisbah Y terhadap X. Lepas itu kita cari Y terhadap X kuasa 3. Sama juga macam yang kita bincang dalam contoh di awal-awal tadi. Kita sudah ada nilai X dan kita sudah ada nilai Y. So, kita gantikan sahaja nilai Y 2.5, nilai X 1. So, bila kita kira dapat 2.5. Nilai Y 5, nilai X 1, nilai X ialah 2. Bila kita kira dapat 2.5. Lepas itu kita ada nilai Y 7.5 dan nilai X ialah 3. Kira dapat 2.5, nilai Y 10, nilai X 4. Bila kita kira dapat 2.5, lepas itu Y 12.5, X ialah 5. Bila kita kira pun kita dapat 2.5. So, daripada pengiraan ini, kita dapat suatu nombor yang sama. Bila kita dapat suatu nombor yang sama, makanya kesimpulan yang kita boleh buat ialah Y berubah secara langsung dengan X. Kerana Y per X sama dengan pemalar. Apa pemalar kita? Ini dia pemalar dia. 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 dan 2.5. Lepas itu kita cari untuk Y per X kuasa 3. Y kita ialah 2.5. X kuasa 3 kita ialah 1. X kita ialah 1. Kuasa 3. 1 kuasa 3. Dapat 2.5. Oh, bila dapat 2.5 ni tak bermaknanya dia adalah berubah secara langsung. Kita mesti cari untuk semua nilai yang diberi. Apabila Y ialah 5. X kita ialah 2. 2 kuasa 3. Mana dapat 2 kuasa 3 ni? Ya, sebab dekat sini dalam soalan memang sudah tulis X kuasa 3. So, tak nak kita memang perlu pakai X kuasa 3. Dapatlah sifar perpuluhan 63. Lepas itu untuk nilai ini pula 7.5 bahagi 3 kuasa 3. Dapatlah 2.78. 10 bahagi 4 kuasa 3. Dapatlah sifar perpuluhan 16. 12.5 bahagi 5 kuasa 3 dapatlah sifar perpuluhan 1. So, daripada pengiraan yang kita buat ini, kita dapati kita tidak mendapat suatu nilai yang sama. So, bila kita tidak dapat suatu nilai yang sama, kesimpulannya ialah Y tidak berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Okey, sama macam contoh yang kita buat di awal-awal tadi. Kita tengok soalan praktis kendiri. Ini praktis kendiri ya. Soalan 2. Saya bagi contoh ini, lepas tu kamu jawab soalan yang lain-lain pula lepas ni. Soalan 2. Spring digantung dengan beban. Glamour betul soalan ni. Ya, memang sangat glamour. Sebab ini adalah contoh yang terbaik di dalam makmal. Contoh di dalam makmal. Spring digantung dengan beban. Jadual di bawah menunjukkan jisim beban X dengan pemanjangan spring P. So, maksudnya ada dua pembeli ubah. Pembeli ubah yang pertama ialah jisim beban. Jisim beban ialah X. Pembeli ubah yang kedua ialah pemanjangan spring P. Dengan melukis graf P melawan X, dia minta awak lukis graf. So, bila dia lukis graf, mesti guna skala yang betul. P melawan X. So, P dekat
Paksi mana? P melawan X. So, maksudnya P dekat Y dan X dekat X lah. Tentukan sama ada P berubah secara langsung dengan X atau tidak. Dia sudah bagi dekat sini. X 5, 10, 15, 25, 30. P 1, 2, 3, 5, 6. Soalan minta dengan melukis graf P melawan X. So, nak tak nak kita mesti lukis P melawan X. Bila kita lukis P melawan X, kita dapat macam ini. Saya dapat satu garis lurus. Adakah bila dapat garis lurus ini bermakna dia berkadar langsung? Tidak. Kita tidak boleh terus buat kesimpulan macam itu. Kita mesti buat satu pengesahan dulu. Apa pengesahan dia? Melalui asalan. Garis lurus yang awak lukis itu tadi, dia mesti melalui asalan. Bila dia melalui asalan, barulah awak boleh buat kesimpulan dia berubah secara langsung. Garis lurus graf P melawan X melalui asalan. Maka pemanjangan spring adalah berubah secara langsung dengan jisim beban. Itulah cara untuk menentukan sama ada dia berubah secara langsung ataupun tidak. Soalan yang terakhir, soalan 3. Diberi P sama dengan 32 apabila Q sama dengan 4. Ungkapkan P dalam sebutan Q jika A. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Soalan minta awak ungkapkan P dalam sebutan Q. So, maksudnya awak mesti buat P, anak ikan itu. Lepas itu Q kuasa 3. Sebab soalan minta Q kuasa 3. So, untuk soalan A, awak buat macam itu. Untuk soalan B pun, awak buat macam itu. Ingat 4 langkah yang saya bagi di awal-awal tadi. Yang pertama dalam bentuk simbol. Yang kedua dalam bentuk persamaan. Lepas itu cari nilai K. Lepas cari nilai K, tulis dia punya persamaan lengkap. Dalam P, dalam sebutan Q. So, untuk soalan A, kita tengok soalan A. Yang pertama, dalam bentuk simbol. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Lepas itu dalam bentuk persamaan. P sama dengan K. Q kuasa 3. Lepas itu, kita cari nilai K. Mana saya dapat 32 ini? Dalam soalan sudah bagi. P sama dengan 32. Lepas itu K, kita tak tahu nilai K. Sebab itulah kita cari nilai K. Lepas tu Q ialah 4. Dalam ini dia sudah bagi 4. Kuasa 3 datang dari mana? Dalam soalan dia sudah bagi kuasa 3. Bila kita cari nilai K, kita dapati, kita pindahkan 4 kuasa 3 ke bawah ini, kita akan dapat 32 per 4 kuasa 3. Tekan kalkulator, dapat K sama dengan 0.5. Dah siap ke belum? Belum. Soalan minta awak ungkapkan P dalam sebutan Q. Sekarang ini awak belum ungkapkan lagi. Awak baru cari nilai K. Macam mana nak ungkapkan? Ungkapkanlah P sama dengan 0.5 Q kuasa 3. Mana saya dapat P 0.5 ni? Ni dekat sini. Dekat sini tadi kan awak dah tulis P sama dengan KQ kuasa 3. Awak dah dapat nilai K. K awak ialah 0.5. Gantikan sahaja nilai K awak sama dengan 0.5. So, salin balik yang ini tadi. P sama dengan 0.5 Q kuasa 3. Kemudian untuk soalan B, kita guna langkah yang sama, cara yang sama. Cumanya dekat sini dia tulis P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Macam mana rupa punca kuasa 2Q? Macam ini. Mana pergi 2 dia? 2 tak perlu tulis. Langkah 1 dalam bentuk simbol. Langkah 2 dalam bentuk persamaan. Persamaan simbol anak ikan ini dia berubah jadi sama dengan, lepas tu di depan ini kita letak K. Lepas tu yang ketiga cari nilai K. Bila cari nilai K, kita gantikanlah nilai P 32. P ialah 32. Ikut macam yang dekat atas sini tadi. Bukan ikut yang sebelah ini. Ini soalan lain. Tak sama dengan yang sebelah ini. Yang sebelah ini sekarang ni kita jawab soalan B. Dia tak ada kaitan pun dengan sebelah ni. Tetapi langkah kerjanya sama. K kita cari punca kuasa 2. Q ialah 4. Kita pindahkan punca kuasa 2 pergi sebelah dapat macam ini. Punca kuasa 2 4 pindah ke sebelah jadi 32 per 4. Macam ini. So dapatlah 16. Macam mana dapat? Tekan kalkulator saja. Lepas itu awak boleh buat kesimpulan.
P sama dengan 16 punca kuasa 2. Q mana saya dapat daripada yang atas ini tadi. 16 saya dapat dari mana? Ini ialah nilai K yang kita dapat tadi. K yang kita dapat tadi ialah 16. P kita tulis balik P. K kita tukar 16 dan punca kuasa 2 ialah punca kuasa 2 Q. Okey, itu sahaja untuk kelas online kita pada hari ini. Saya harap awak boleh jawab soalan yang saya bagi dalam WhatsApp. Boleh jawab Okey, itu sahaja. Terima kasih bagi yang dapat hadir. Yang tak dapat hadir, saya harap awak boleh tengok video ini di kelapangan ikut masa awak. Sebab itu saya record dan saya upload supaya awak boleh tengok pada bila-bila masa awak boleh nak tengok lagi selepas ini. Kita tak tahu. Mungkin hari Sabtu awak boring, tak tahu nak buat apa. Tengoklah video ini. Okey? Okey, terima kasih dan jumpa lagi.